Selamat datang kepada ceramah ini tentang perkara Tuhan di dalam agama Kristian dan di dalam agama Islam. Saya amat teruja untuk berbincang dengan anda tentang bagaimana kita boleh bersaksi secara berhasil dengan orang-orang Muslim sebagai seorang Kristian yang bersaksi untuk Yesus. Nama saya adalah Andreas Mora. Sekarang marilah kita melihat perbandingan mengenai Tuhan di dalam agama Kristian dengan Allah di dalam agama Islam. Kadang-kadang bila mana saya berbincang dengan orang Muslim, saya dapat terasa rasa bangga mereka. Mereka lah yang tahu lebih tentang Tuhan yang sebenar daripada orang-orang yang lain. Mereka tuntut bahawa ajaran Islam lah yang lebih tinggi daripada ajaran agama Kristian tentang Tuhan. Walau bagaimanapun, kita boleh bertanya kepada mereka, apakah bukti dan dalil yang mereka ada? Apakah konsep Islam itu sebenarnya benar? Apakah sebenarnya yang diajari oleh Al-Quran? Apakah rujukan-rujukan mereka itu? Bagaimanakah orang-orang Kristian boleh menjelaskan konsep Tuhan kepada orang-orang Muslim? Saya menggalakkan semua orang Kristian untuk belajar tentang Tuhan sebaik-baik dan sedalam-dalamnya. Saya pun sudah menghuraikan konsep ini di dalam buku saya, Tanyalah Teman Muslim Anda. Di dalam bahagian 2.4.1, amatlah penting supaya orang Kristian mempunyai fahaman yang jelas tentang Tuhan mereka sebelum mereka dapat menjelaskan kepada teman-teman Muslim mereka itu. Satu usul yang sering saya dengar dari orang Muslim adalah seperti ini. Allah adalah Tuhan yang satu-satunya benar. Dia telah menciptakan segala cakrawala dan dunia ini. Alkitab orang Kristian pula menggambarkan banyak sifat-sifat Tuhan yang para Muslim sulit untuk menerima. Hanya di dalam Al-Quran saja boleh orang mendapat satu gambaran Tuhan yang benar, dan namanya adalah Allah. Dari argumen ini, jelaslah bahawa orang Muslim menolak konsep Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab orang Kristian. Sekarang teman-temanku, marilah kita membandingkan beberapa ciri-ciri Tuhan yang terdapat di dalam agama masing-masing itu. Pertama, dia adalah satu. Tuhan di dalam agama Kristian adalah esa, tapi Tuhan menyerlahkan dirinya di dalam tiga cara, sebagai tiga peribadi dan tiga oknum atau tiga kodrat yang terdapat di dalam dirinya. Pertama, Tuhan seperti Bapa Surgawi adalah pencipta segala alam. Kedua, Putera Allah adalah firman Allah yang telah menjadi Yesus Kristus di dalam sejarah. Ketiga, Tuhan Rohul Kudus, iaitu Roh Allah sendiri. Ini ada satu ibarat di mana ia menjelaskan konsep tiga dalam satu ini. Seorang lelaki boleh digambarkan di dalam beberapa sudut pandang, tapi dia hanya adalah satu. Contohnya, seorang suami kepada istrinya. Kedua, anak-anaknya melihatnya sebagai ayah. Dan ketiga, pekerja-pekerjanya memandangnya sebagai tuan kepada mereka. Allah di dalam Islam pun adalah Esa. Dia diekspresi di dalam bahasa Arab dengan perkataan Tauhid yang bererti kesatuan ataupun keesaan Allah. Allah juga digambarkan ataupun disifat-sifatkan di dalam 99 namanya yang indah. Ada beberapa orang Muslim yang percaya bahawa nama yang ke-100 Allah itu dijelaskan dan dikasih tahu hanya kepada binatang unta sahaja, dan manusia tidak tahu apa nama yang ke-100 itu. Orang-orang Islam memanggil nama Tuhan mereka dalam bahasa Arab, iaitu Allah. Tapi sebenarnya mereka menggunakan kata akar yang datang daripada bahasa Samawi, iaitu Allah atau El ataupun El-Elohim atau Eloi. Orang Kristian yang berbahasa Arab menggunakan perkataan Allah untuk Tuhan juga, yang mereka lazim telah menggunakan sebelum munculnya agama Islam. Soalannya ialah, apakah Tuhan yang Esa ini telah menyerlahkan dirinya di dalam sejarah penyelamatan dalam Alkitab, juga telah menyerlahkan dirinya dalam cara yang sama di dalam Al-Quran? Adakah Alkitab dan Al-Quran bersetuju tentang konsep Tuhan di dalam tulisan masing-masing?
Jawapannya ialah tidak sama sekali. Kita harus jelas tentang perkara-perkara berikut ya. Di dalam Alkitab bahasa Arab, Tuhan juga dipanggil sebagai Allah. Dan ini merupakan Tuhan yang sama di dalam Alkitab bahasa Inggris. Tapi Allah di dalam Al-Quran tidaklah sama dengan Tuhan di dalam Alkitab. Kita harus jelas bagaimana kita mengisikan istilah Allah. Jadi adalah seperti dua orang yang mempunyai nama yang sama, tetapi adalah dua insan yang berbeza. Satu lagi penjelasan yang saya boleh berikan adalah seperti berikut. Beberapa orang Kristian menuntut bahawa orang Islam menyembah setan ataupun iblis. Kenyataan seperti ini adalah simplistik dan berbahaya. Kita harus berhati-hati untuk menghakimi satu sama lain tentang konsep Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menjadi hakim di dalam perkara ini. Kita boleh bertanya, kepada siapakah telah si Cornelius itu menyembah dan berdoa di dalam Kisah Para Rasul bab 10 ayat 2? Apakah kepada setan atau Tuhan yang palsu? Cornelius sama seperti ramai orang Muslim menyembah Tuhan dari hati mereka. Walaupun Cornelius tidak kenal Tuhan ini, Cornelius masih belum mendengar Injil Yesus Kristus, bahawa manusia boleh didamaikan dengan Tuhan. Hanya selepas itulah, selepas dia memahami dengan jelas, barulah Cornelius boleh kenal Tuhan dengan sejati. Kedua, marilah kita melihat ajaran di dalam Al-Quran dan dalam Alkitab tentang perhubungan Tuhan dengan manusia. Di dalam Alkitab, kita dapat melihat satu perhubungan yang akrab di antara Tuhan dengan manusia. Perhubungannya adalah seperti ayah kepada anaknya. Ia adalah satu perhubungan yang berdasarkan kepada kasih sayang. Ini adalah amat penting untuk kita ambil tahu. Sebaliknya, di dalam Al-Quran, perhubungan yang digambarkan di antara Tuhan dengan manusia adalah seperti Tuhan kepada hamba-Nya. Jadi, kita dapat satu perhubungan di dalam Islam seperti majikan dengan yang bekerja untuk majikan itu. Itu adalah perhubungan yang berlandaskan pekerjaan sahaja. Untuk menjelaskan konsep ini, biarlah saya menceritakan kamu sebuah kisah. Gambarkanlah seorang raja itu sangat puas hati dengan pekerjaan yang diberikan oleh hamba-hambanya. Pada satu hari, tuan hamba ini memberikan kepada hambanya itu satu hak untuk menjadi anak angkatnya. Hamba ini dengan gembira menerima tawaran tuannya untuk menjadi anak angkatnya. Apakah kamu akan pilih secara lain dari orang ini? Perhubungan di antara seorang tuan hamba dengan hambanya amatlah berbeza sekali daripada seorang ayah dengan anaknya. Seorang anak laki-laki adalah seorang anggota keluarga si ayah itu. Dia tinggal dengan ibu bapanya di rumahnya dan menikmati segala macam nikmat sebagai seorang anak dan mewariskan warisan keluarga itu. Lagipun, anak ini tidak perlu untuk bekerja sebagai seorang hamba kepada ayahnya di dalam keluarga itu. Kesimpulannya, ibarat ini menjelaskan kontras yang begitu ketara di dalam agama Islam. Perhubungan Tuhan dengan manusia adalah seperti tuan hamba kepada hamba. Tapi di dalam agama Kristian, perhubungan Tuhan dengan manusia digambarkan sebagai seorang ayah dengan anaknya sendiri. Di dalam Al-Quran, Allah mengadakan satu perhubungan berdasarkan kepada pekerjaan di antara dia dengan manusia. Sebaliknya, di dalam Alkitab, Tuhan menginginkan satu perhubungan yang pribadi di antara dia dengan manusia yang berlandaskan kepada kasih sayang. Ketiga, bagaimanakah Tuhan di dalam Alkitab dan Allah di dalam Quran menyerahkan diri mereka kepada manusia? Di dalam Alkitab ada banyak contoh di mana Tuhan memberitahu kepada kita kehendaknya dan juga kepribadiannya. Contoh, Musa telah menerima 10 hukum itu, tetapi beliau juga telah melihat muka Tuhan. Yesus sendiri memiliki nama Immanuel yang bererti Tuhan bersama-sama dengan kita. Paulus telah menghadap secara langsung dengan Yesus. Kita membaca ini di dalam Kisah Para Rasul pasal
9. Tetapi di dalam Al-Quran secara mendasar Allah hanya menyerahkan kehendaknya di dalam ayat-ayat berikut. Allah memesongkan orang yang dia mahu dan membimbing orang yang dia mahu. Allah telah menciptakan maut dan juga kehidupan supaya dia boleh menguji siapa di antara kamu adalah baik dan pekerjaan. Tidak ada tempat di dalam Quran maupun hadis dan sunnah yang merujuk kepada Allah menjelaskan atau menyerahkan dirinya dan kepribadiannya kepada manusia. Nombor 4, bagaimana tentang penyelamatan dari Tuhan? Alkitab sangat jelas tentang hal ini. Hanya adalah satu jalan penyelamatan untuk manusia, iaitu melalui Yesus sahaja. Yohanes 14 ayat 6. Sebaliknya, di dalam Al-Quran, penyelamatan harus diperolehi dengan mengutip pahala dalam bentuk kerja-kerja amal soleh. Surah 7 ayat 7 ke 9. Nombor 5, apakah Tuhan memberi jaminan penyelamatan di dalam Alkitab? Dan bagaimana dengan Allah? Apakah dia memberi jaminan kehidupan kekal ataupun penyelamatan kepada manusia? Di dalam Alkitab dengan jelas, Tuhan memberi penyelamatan secara jamin kepada semua orang yang menerimanya. Yohanes 5 ayat 24 berbunyi, sesungguhnya saya bagi tahu kamu, sesiapa yang mendengar kata-kataku dan percaya kepada dia yang mengutus saya, ada kehidupan yang kekal dan tidak akan dijahanamkan. Dia telah melintas dari maut ke kehidupan. Tapi di dalam Quran, saya tidak pernah membaca bahawa Allah memberi jaminan kepada sesiapa pun untuk hidup yang kekal abadi dan penyelamatan mereka. Nombor 6, apakah Tuhan membuat sesuatu ikat jamin yang dia akan melakukan dan mengkotakan? Dengan membaca Alkitab, Tuhan membuat jaminan ataupun kontrak dan dia mengkotakan kata-katanya di dalam kontrak itu. Seperti kontrak Nabi Nuh yang terdapat di dalam Kejadian 9 ayat 11. Saya akan mengadakan jaminan saya dengan kamu. Tiada lagi hidup di dunia ini akan diputuskan melalui air banjir atau air bah. Dan tidak ada lagi banjir yang akan memusnahkan bumi ini. Terdapat juga covenant Nabi Musa di dalam Keluaran 19 ayat 5-6 yang berbunyi, kalaulah kamu mematuhi aku sepenuhnya dan simpan jaminan aku di antara semua suku-suku bangsa, kamu akan menjadi milikku yang disayangi. Walaupun segala bumi ini adalah aku punya, kamu akan menjadi kepada saya satu kerajaan, imam-imam dan negara yang kudus. Walau bagaimanapun apabila kita membaca Al-Quran, kita tidak mendapat covenant di antara manusia dengan Allah seperti ini. Nombor 7, bagaimana Allah berhubung dengan manusia tentang aman damai di antara Tuhan dengan manusia. Alkitab jelas tentang perkara ini. Bagaimana Allah menjaminkan damai sejahtera kepada manusia. Ianya adalah melalui menerima jalan dan cara Tuhan, iaitu melalui Yesus Kristus. Di dalam buku Roma 5 ayat 1 berkata, kita telah dibenarkan melalui iman kita dan kita mempunyai aman damai dengan Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus. Akibatnya, dosa-dosa manusia akan diampunkan dan dihapuskan, dan orang itu akan mendapat kehidupan kekal abadi. Hasilnya ialah terdapat aman damai di dalam roh dan jiwa manusia itu. Tapi di dalam Al-Quran, orang Islam mendapat arahan untuk melawan dan menjajahi segala bumi ini untuk Islam. Jadi inilah sebabnya ada ramai orang yang menggelarkan Islam sebagai agama yang menjajah wilayah. Ini merupakan aman damai yang lahiriah yang dapat dilihat di luar. Tapi orang Islam juga ada berkata tentang aman damai batin ataupun batiniah ataupun dalaman.
Ini adalah keadaan yang sunyi dan amat tenang. Mereka tidak bergumul di dalam diri mereka. Minda kamu, jiwa kamu, dan juga perasaan kamu bersatu. Di dalam surah 4 ayat 128, mereka ada aman damai yang tenang dan sepi, dan ini adalah yang paling bagus menurut mereka. Kalau kita melihat falsafah Islam, perkataan aman damai adalah bersumberkan kepada akar umbi perkataan Islam, iaitu perkataan salam di dalam bahasa Arab. Perkataan salam ini merupakan penyerahan kepada Tuhan untuk tunduk kepada otoritinya dan mematuhi hukum-hukumnya. Salah satu daripada 99 nama Allah itu adalah As-Salam. Nombor 8, apakah perbandingan sifat Allah dengan sifat Tuhan yang terdapat di dalam Islam dan agama Kristian? Ada sifat-sifat yang mirip di antara Tuhan di dalam Kristian dan Allah di dalam Islam. Kedua-duanya mengakui bahawa pencipta itu adalah Maha Kuasa, Maha Mengetahui dan Maha Hadir. Terdapat juga perbezaan yang ketara. Di dalam Alkitab, Tuhan adalah kesatuan dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sebaliknya, orang Islam percaya bahawa Allah itu adalah hanya satu, tanpa anak ataupun teman. Jadi, kita dapat lihat ada beberapa persamaan dan juga perbezaan yang ketara dan jelas di antara agama Kristian dengan agama Islam mengenai konsep Tuhan itu. Jadi, saya akan menekankan bahawa Tuhan Alkitab itu tidaklah sama dengan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran agama Islam. Apa yang kamu fikir tentang perkara ini, saudaraku? Apakah tindak balas kamu terhadap ajaran hari ini? Apakah saya telah memberi penjelasan yang cukup jelas? Apakah kamu mempunyai pertanyaan? Apakah anda memerlukan diskusi lanjut? Saya secara pribadi percaya bahawa agama Kristianlah agama yang benar. Dan saya pun percaya Alkitab adalah tulisan dari Tuhan yang paling tulen dan dia menjelaskan apakah sejarah konsep Tuhan itu dengan sebenar. Jadi, Alkitablah adalah firman Tuhan yang bertulis. Ajaran Alkitab memberi jawapan yang jelas tentang Tuhan di dalam sejarah manusia. Apakah pendapat kamu? Kami ingin sekali untuk mendengar pendapat kamu hari ini. Silalah kontak kami. Saya telah menulis sebuah buku yang berjudul Tanyalah Teman Muslim Anda. Buku ini mempunyai 3 bahagian. Pertama, ajaran Islam. Kedua, jawapan Kristian kepada bantahan-bantahan Muslim. Dan ketiga, bertemu dengan orang Muslim secara amali. Saya juga mensyorkan satu buku lagi, iaitu buku ilustrasi, ibarat dan kisah-kisah yang telah saya tulis. Ia juga menguraikan beberapa perbezaan yang jelas di antara agama Kristian dengan agama Islam. Bahan-bahan ini ada di dalam banyak bahasa. Kami mencadangkan kepada kamu untuk melanggani laman web kami. Juga, kamu boleh merujuk kepada beberapa laman web yang dipaparkan di sini. Kita akan berjumpa lagi dan Tuhan memberkati anda. Terima kasih.